Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi 'ulumihi fi darain amin. Bayanu kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa dhahkihi. Bicara dan tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik hari ini pengarang kitab kita iaitu Al-Alamah Syekh Syekh Hawa rahimahullah dengan menukilkan daripada Ihya Ulumuddin, beliau membentangkan kepada kita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketika berbicara dan juga ketika bergurau bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih bicaranya dan paling manis kata-katanya. Di dalam percakapan, Nabi SAW adalah orang yang fasih. Pembicaraannya adalah fasih dan manis kata-katanya. Beliau berbicara sedikit dan lembut kata-katanya. Tidak banyak bicara dan apabila bicaranya adalah halus, tidak kasar, tidak menyakitkan hati orang lain. Apabila berbicara tidak berlebih-lebihan. Pembicaraannya seperti untaian mutiara. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidak berbicara menyerobos seperti pembicaraan kalian. Nabi menyerobos ini memberi maksud merapu ataupun membebel. Dalam bahasa Arabnya, kana la yusridul kalama kasardikum hadha. Ini adalah Nabi SAW. Baginda tidak, kalau kita lihat dalam syarah para ulama bagi hadis ini, kata mereka yasridul kalam, makna asard iaitu mutaba'atul kalam min ghairi tamahulin, iaitu bercakap tidak putus, dan juga laju, tidak bercakap dengan laju terus menerus, tidak ada step. Jadi Nabi SAW tidak bercakap demikian, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berkata, yakni para sahabat menceritakan beliau, yakni Nabi SAW adalah orang yang paling singkat perbicaraannya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, utitu bijawam al-kalim, aku dikurniakan oleh Allah dengan ucapan yang ringkas dan tetapi memberi makna yang mencukupi, yang madai dan juga padat. Dengan gaya pembicaraan itulah Jibril datang kepada beliau. Jadi Jibril pun bercakap dengan Nabi dengan gaya percakapan yang sama, yang tamahud, yang teratur, yang tidak gupa-gapa, padat, ringkas, tetapi padat. Sekalipun singkat, tetapi perbicaraan beliau mencakup seluruh maksud perbicaraan. Beliau bicara dengan perbicaraan yang singkat tapi padat, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan, seolah-olah sebahagian mengiringi sebahagian yang lain. Yang mana baginda SAW bercakap dengan matlamat, dengan matlamat dan menggunakan bahasa dan juga gaya percakapan yang tepat, yang mencapai maksud.
Di antara pembicaraannya diselangi dengan berhenti agar bisa dihafal dan dimengerti dan dapat diingati dan dimengerti oleh pendengarnya. Suara beliau sangat jelas dan paling bagus intonasinya. Mana turun naik suara itu tidak menjemukan. Tidak menjemukan. Enak didengar oleh telinga manusia. Beliau banyak diam, tidak berbicara untuk hal-hal yang tidak perlu. Beliau tidak pernah mengatakan kemungkaran, tidak pernah sekali pun bercakap benda-benda yang mungkar, yang maksiat, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak bicara dalam keadaan redha atau marah kecuali yang benar. Dia tidak pernah bermuka-muka, ya, semata-mata bercakap untuk mengambil hati orang lain. Dan beliau juga tidak pernah marah, ya, semata-mata orang itu musuh, semata-mata ingin menzahirkan kemarahan. Tidak. Sama ada ketika redha dengan seorang, maka ucapannya benar, orang itu berhak dipuji, ya, orang itu berhak untuk dipersetujui. Kalau dia marah pun benar, orang itu berhak untuk dibangkang, untuk dimarahi. Ya. Rasulullah SAW berpaling dari orang yang bicara dengan pembicaraan yang tidak baik. Jadi kalau orang bicara dengan tidak baik, Nabi tidak akan melayani. Nabi akan berpaling. Beliau menggunakan bahasa sindiran bila terpaksa harus berbicara tentang hal yang tidak disukai. Ya, menggunakan bahasa sindiran. Kalau percakapan itu percakapan yang terpaksa baginda bercakap menyampaikan, tapi percakapan itu adalah percakapan yang tidak enak, yang didengar oleh telinga, maka baginda SAW akan menggunakan bahasa sindiran. Bahasa sindiran itu bahasa ta'rid dalam dalam wa yu'arridu amman takallama bi ghairi jamil. Ta'rid. Bahasa ta'rid ini iaitu bahasa yang ada, bahasa yang boleh difahami dengan berlapis. Jadi dimaksudkan apa yang tersirat daripada yang tersurat. Allahu a'lam, begitulah bahasa ta'rif. Sebagai contohnya dalam bab talak, dalam bab meminang perempuan dalam iddah. Iddah talak bain. Kalau talak raj'i tidak harus meminang, sama ada dengan bahasa tasrih atau bahasa ta'rid. Ya. Kerana wanita yang dalam iddah talak raj'i, dia masih lagi hukum isteri orang lain. Tapi dalam wanita yang dalam talak bain, contohnya wanita dalam iddah penceraian, talak bain ataupun suami yang meninggal, wanita dalam iddah kerana suaminya meninggal, maka boleh dipinang dengan bahasa ta'rid. Contoh bahasa tasrih, aku ingin mengahwini kamu. Itu tasrih, bahasa jelas. Bahasa ta'rid memberi maksud keinginan untuk mengambil sebagai calon isteri, tapi tidak tapi berlapik, dengan bahasa berlapik. Contohnya Nabi SAW pernah berkata kepada Ummu Salamah setelah kematian Abu Salamah, lebih kurang beginilah bahasa Melayunya, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri ganti kepada kamu yang lebih baik daripada Abu Salamah. Lebih baik daripada Abu Salamah. Lalu Ummu Salamah berkata, bagi saya tidak ada yang lebih baik daripada
bekas suami saya yang baru meninggal itu, Abu Salamah itu. Dia tidak faham bahwasanya itu adalah ta'arid daripada Nabi SAW bahawa Nabi akan memperisterikan dia, akan mengambil beliau sebagai isteri apabila dia habis iddah nanti. Dia apabila Nabi SAW melamar dia, maka dia berkata, oh kalau Nabi lah yang melamar, maka sudah tentu ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, bekas suami dia dulu. Ya, kerana sudah tentu Nabi, baik macam mana sekalipun seseorang, dia ada di bawah daripada Nabi SAW. Nabi lebih baik daripada dia. Itu bahasa ta'rid. Nabi menggunakan. Kalau terpaksa bicara perkara-perkara yang tidak enak kalau disebut dengan tasrih. Beliau menggunakan bahasa sindiran bila terpaksa. Bahasa sindiran atau bahasa berlapik. Bila terpaksa harus berbicara tentang hal yang tidak disukai. Apabila beliau sudah diam, para anggota majlisnya baru berbicara. Jadi tidak ada orang pembicaraan yang bersifat hiruk pikuk begitu. Kalau Nabi bercakap, sahabat-sahabat akan diam mendengar. Dan kalau sahabat-sahabat bercakap, Nabi akan diam mendengar. Jadi Nabi SAW ini, dia adalah seorang pendengar yang baik. Dan dia mengajar sahabat-sahabat untuk menjadi pendengar yang baik. Tidak ada yang berebut omongan di sisinya. Ya, tidak ada berebut perbicaraan. Orang bercakap, orang nak bercakap. Tidak ada di sisi ataupun dalam majlis bersama dengan Nabi SAW. Beliau menyampaikan nasihat dengan serius. Beliau pernah bersabda SAW, la tadribul Qur'ana ba'du bi ba'din fa innahu unzila ala wujuhin. Janganlah kamu mengkonfrontir Al-Quran. Yang jangan wujudkan pertembungan di antara sama kamu dalam pembacaan Al-Quran. Kerana sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam beberapa wajah. Wallahu'alam, mungkin dengan kamu saling memperdebatkan tentang bacaan-bacaan Al-Quran, kerana masing-masing bacaan itu asalkan datang daripada aku, walaupun dengan lahjah yang berbeza, maka itu adalah diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatta Al-Quran sendiri pun tidak boleh. Bahkan dalam bacaan dalam solat pun tak boleh kita membaca terlalu kuat sehingga mengatasi bacaan makmum sebelah kita. Apatah lagi dalam percakapan sama-sama kita pun kita perlu ikut akhlak yang sama juga. Dan tidak boleh kita bercakap dalam keadaan orang lain bercakap, kita pun nak bercakap juga. Itu satu akhlak yang tidak baik. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak senyum dan tertawa di hadapan para sahabatnya kerana mengkagumi perbicaraan mereka. Mana ada ketikanya Nabi SAW gembira dengan perbicaraan sahabat-sahabat ataupun menyebabkan baginda tertarik. Jadi baginda senyum dan melibatkan diri dengan mereka. Nabi turut bersama-sama bersembang dengan mereka, melibatkan diri berinteraksi. Jadi saat gembira dikongsi bersama dan saat duka dikongsi bersama. Terkadang beliau tertawa sehingga terlihat gigi gerhamnya. Mana kadang-kadang, bukan senantiasa. Kerana kebanyakan ketawa Nabi itu adalah senyum. Tapi ada ketikanya beliau ketawa sehingga nampak gigi gerhamnya. Di hadapan beliau, para sahabatnya hanya tersenyum kerana meneladani dan menghormati diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling banyak senyum dan paling baik jiwanya selagi tidak sedang diturunkan Al-Quran kepadanya atau tidak sedang menyebutkan hari kiamat atau berkhutbah memberi nasihat. Jadi pada ketika itu Nabi akan serius. Nabi banyak pertama sekali bila sebut hari kiamat, jadi Nabi akan berasa susah hati kepada umat kerana kegemparan hari kiamat. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi menyebutkan syayabatni hudun, surah Hud
surah-surah yang seumpama surah Hud. Iaitu surah-surah yang banyak menceritakan tentang kiamat, menyebabkan aku menjadi beruban. Menyebabkan aku menjadi beruban. Bila merasa senang dan redha, beliau adalah orang yang paling baik rasa redhanya. Bila merasa senang dan redha, beliau adalah orang yang paling baik rasa redhanya. Bila beliau menyayangi, menyukai seseorang, maka dia sayang dengan sesungguh-sungguhnya. Dan malah dia menzahirkan kepada sahabat, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku kasih kamu, kasih kepada kamu kerana Allah Ta'ala. Ya. Jika menyampaikan nasihat, beliau menyampaikan dengan serius. Jika marah, beliau tidak pernah marah kecuali kerana Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kemarahannya. Kalau dia perlu menegur, dia menegur. Kalau dia perlu marahi, dia marahi. Cuma Nabi SAW ni, dia hanya marahi jika sesuatu itu membabitkan kehormatan agama Allah Ta'ala. Adapun orang yang melakukan kesilapan kepada dia, isterinya, khadamnya dan sebagainya, beliau tidak pernah marah. Dia marah, dan biasanya kemarahan Nabi itu tidak dilepaskan dengan kata-kata, sebaliknya nampak tanda urat di dahi. Jadi para sahabat mengenali bila timbul urat di dahi ini, maka para sahabat mengecami bahasanya baginda tidak suka, baginda sedang marah pada ketika itu. Dan tidak pernah Nabi mengeluarkan kata-kata yang kesat, sekalipun ketika baginda sedang marah. Demikian pula dalam semua urusan beliau. Apabila menghadapi urusan, beliau menyerahkan urusan itu kepada Allah, tawakal kepada Allah, seraya membebaskan diri dari segala daya dan kekuatan kecuali daripada Allah Ta'ala. Mana la hawla wa la quwata illa billah. Di antara zikir yang diajar oleh Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada perancangan dan tidak ada kekuatan untuk menjayakan perancangan kita illa billah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mohon turunnya petunjuk dari Allah. Beliau sentiasa menurunkan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kana idza nazala bil amr fawwada al amr ila Allah. Itu kalau tengok pada bahasa Arabnya, jika suatu musibah menimpa baginda, maka baginda akan menyerahkan urusan itu kepada Allah. Wa tabara'a min al-hawl wal-quwwah wastanzal al-huda. Baginda akan mohon, baginda akan tabara'a min al-hawl wal-quwwah. Baginda akan menyatakan kepasrahan dirinya kepada Allah, bergantung penuh dan kepada kekuatan dan perancangan dan kekuatan kepada Allah, dan menganggap dirinya tidak mampu untuk merancang dan juga menjayakan perancangan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastanzalal huda, dan menunggu petunjuk daripada Allah bagaimana untuk menghadapi situasi sukar yang beliau hadapi. Yang di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW, anna Nabi SAW idza azabu amrun salla, bila dia ditimpa dengan suatu kesukaran, kepayahan, maka dia akan menaikkan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah topik kita pada ini, dan insya-Allah selepas ini topik adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.